Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah Ustaz harap semoga semua sentiasa sihatlah di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan pengajian kita, insya-Allah kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik. Adab bertanya. Kita tengok pada muka surat 17 terus Ustaz masuk ke muka surat 17 terus. Okey, tengok dalam buku teks. Okey, baca dan faham. Ustaz baca pada atas, baca dan faham. Adab bertanya. Pertama sekali, hendaklah bertanya dengan muka yang manis. Jadi bila kita tanya tu, tanya dengan muka yang manis. Tak boleh tanya dengan muka yang bengis. Kalau bengis tu tanda kita marah. Jadi kita tanya dengan muka yang manis. Barulah orang yang kita tanya tu pun dia tak takut nak berhadapan dengan kita, dia rasa macam kita ni mesra. Okey, yang kedua, hendaklah meminta izin terlebih dahulu sebelum bertanya. Kena minta izin dulu. Tak boleh jumpa-jumpa terus tanya, nanti terkejut pula kawan tu kan. Tambah-tambah orang yang kita tak kenal. Okey, baik. Hendaklah dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan memberi salam. Macam selalulah kita jumpa kawan kita jumpa, tak kiralah dia lebih tua daripada kita ke, ataupun sama usia dengan kita, ataupun lebih muda, kita bagi salam. Sebab salam ni merupakan syiar Islam. Kita orang Islam kena selalu banyak gunakan syiar yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, hendaklah ikhlas ketika bertanya kerana dapat menghilangkan kemusykilan dalam diri kita atau diri orang lain. Jadi waktu kita bertanya tu, kita ikhlas. Memang benda yang kita tak tahu kita tanya. Yang kita dah tahu tak payah tanya. Kita tanya tu untuk menghilangkan kemusykilan. Tak kiralah kita untuk diri kita ataupun kita mewakili kawan kita. Kita bertanya. Okey, penghayatan yang kita boleh dapat daripada tajuk ni ialah memuliakan orang yang lebih tua. Bila kita bertanya dengan nada yang elok, nada yang baik, penuh sopan santun, jadi di situ nampaklah kita ni seorang yang menghormati orang, tak kiralah orang tua ke muda ke. Okey. Kemudian ketika kita bercakap juga, kita kena berlemah lembut. Berlemah lembut. Tak boleh kita cakap dengan nada yang kasar, kerana lemah lembut juga adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hilmu maksudnya lemah lembut. Kemudian sentiasa menghormati sesama manusia. Kena hormati sesama manusia. Sebab apa? Sebab kita ni memang hidup memerlukan orang lain. Jadi kalau kita tak hormat orang, nanti bila orang tak hormat kita, maka akan timbullah rasa tidak puas hati, rasa membenci. Sebab itu kita kena elakkan benda-benda yang tersebut. Kemudian bersopan santun semasa melakukan sesuatu pekerjaan. Baik, kita masuk kepada sebelah. Seterusnya, kita bertanya juga ialah bukan untuk bersikap riak di hadapan orang lain. Bukan kita tanya sebab kita seorang dia tahu benda tu, jadi kita pun tanya. Jangan niat macam tu. Kemudian bertanya perkara-perkara yang tidak menyinggung orang lain. Tanya perkara dengan ikhlas yang tadi tu. Jadi bila kita tanya, tak boleh menyinggung hati orang lain. Kita tanya tu dengan pertanyaan yang ikhlas. Pertanyaan yang sememang kita tak tahu benda tu. Bukan kita bertanya dalam masa yang sama kita berniat pertanyaan kita itu untuk menyinggung hati kawan-kawan ataupun menyinggung hati guru atau sebagainya. Kemudian jangan membanyakkan pertanyaan. Pertanyaan tidak salah, bertanya tidak salah, tapi terlalu banyak bertanya menyebabkan orang rasa terganggu. Okey, kemudian gunakan cara terbaik. Gunakan cara terbaik. Kalau kita nak bertanya berhadapan, macam mana? Bagi salam. Kalau kita nak tanya melalui WhatsApp, macam mana? Tanya juga, bagi salam dulu. Tanya kawan kita tengah buat apa. Nak bertanya melalui telefon, kan? Call kawan, call cikgu, call siapa-siapa lah. Jadi ada cara dia. Jadi gunakan cara yang terbaik, yang kita rasa terbaik, gunakan. Jangan kita orang kata apa, terjah terus. Kemudian lepas tanya, bila kita dah bertanya, lepas kita dah dapat jawapan, kita ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih selepas bertanya. Kemudian
Jangan marah sekiranya pertanyaan anda tidak berjawab dan tidak dihuraikan sepenuhnya. Mungkin dia pun tak berapa nak faham apa yang kamu tanya, ataupun dia, benda yang ditanya tu dia pun tak tahu. Jadi kita jangan marahlah kalau dia tak boleh jawab dengan memuaskan. Okey. Baik. Okey, kita baca sikit lafaz pantun dan bincangkan. Pantun ya. Mari berjalan ke Gunung Daik, berjalan kaki sampai ke hujung, bercakap benar amalan baik, jangan sekali cuba berbohong. Okey, matahari bersinar, petani membajak, peladang bekerja mencari makan, bercakap benar dipuji syarang. Itulah tanda orang beriman. Pantun yang penuh dengan makna yang tersirat. Kalau kita hayati betul-betul, kita akan dapat banyak orang panggil kita punya faedah, ataupun banyak dalam ni poin-poin penting yang akan kita dapat untuk kita gunakan dalam masa seharian. Baik, cukup sampai situ dulu Ustaz rasa pelajaran hari ini. Kalau boleh ulang balik dan baca balik sendiri sampai kamu rasa kamu faham. Ulang balik muka surat yang 17 dan 18 ni. Kemudian kita buat sikit latihan. Kita tengok kepada latihan pula. Okey, tengok di muka 9 dalam buku aktiviti. Pelajaran 2, adab ketika bertanya. Pilih jawapan yang betul. Okey, Ustaz baca laju-laju yang ni nah. Okey, yang pertama, pernyataan berikut berkaitan dengan adab ketika bertanya. Yang pertama, bertanya dengan panjang dan lebar, tidak meminta izin, jim menggunakan bahasa yang kasar, dal dimulakan dengan membaca bismillah. Okey, di sini dia tak tulis bulat ke petak ke apa ke, kamu bulatkan je salah satu jawapan yang betul ni kamu bulatkan. Okey, yang kedua, kelebihan bertanya dengan beradab ialah apa dia? Alif, berakhlak terpuji. Ba, akan menghadapi masalah. Jim, dibenci masyarakat. Dal, ramai musuh. Baik, yang ketiga, kita hendaklah bertanya dengan beradab supaya alif, sesat jalan. Ba, supaya tidak sesat jalan. Jim, tidak dihormati masyarakat. Dal, tidak dianggap sombong. Okey, 4. Antara berikut, perkara manakah hikmah mengamalkan adab bertanya? Alif, mendapat musuh. Ba, sukar mendapat pertolongan. Jim, mencetuskan pergaduhan. Dal, melahirkan suasana harmoni. Okey, baik. 5. Apabila hendak bertanya, kita perlu apa? Alif, bertanya dengan panjang lebar. Ba, meminta izin terlebih dahulu. Jim, bertanya dengan tidak ikhlas. Dal, bertanya dengan muka masam. Okey, pilih lah. Kemudian, satu lagi, muka surat 10. Arahan dia, isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Okey, Ustaz baca jawapan dulu nah. Daripada kanan ke kiri. Atas, terima kasih, maruah, tidak ikhlas, menyinggung. Yang bawah, memberi salam, manis, izin, tidak penting. Okey, itu jawapan dia. Masukkan, kamu kena masukkan dalam ruang kosong yang ditinggalkan tu. Okey, yang pertama, kita hendaklah mengelakkan pertanyaan yang apa? Tulis. 2. Selepas bertanya kepada seseorang, hendaklah kita mengucapkan ucapkan apa? Kemudian yang ketiga, apabila bertanya dengan beradab, akan terpelihara apa yang terpelihara tu. 4. Hendaklah sebelum memulakan pertanyaan, hendaklah apa? 5. Dilarang bertanya perkara yang boleh perasaan orang lain. Boleh apa? Boleh mensinggung ke, merosakkan ke? Tulis. Jawapan dah ada di atas. 6. Bertanya dengan muka yang dan bersopan. Muka yang apa? Muka yang masam ke? Muka yang marah ke? Tulis jawapannya. 7. Hendaklah meminta sebelum bertanya. Minta apa? Minta makan, minta minum, minta izin, minta berjalan. Tulis. Okey. 8. Elakkan bertanya perkara yang apa? Elakkan bertanya perkara yang carilah perkara yang apa? Perkara yang apa-apa. Okey, jawapan dah ada. Okey, last yang ni last sekali lah. Okey.
C. Tuliskan, kamu kena tulis betul atau salah tu, ada dua kotak tu, betul atau salah pada pernyataan berikut. Pertama, hendaklah bertanya dengan muka yang manis, betul atau salah. 2. Elakkan pertanyaan yang panjang lebar. 3. Pertanyaan yang tiada kaitan hanya akan menyinggung perasaan orang lain. 4. Bertanya dengan bahasa kasar dan tidak sopan. 5. Pertanyaan yang beradab akan mengeratkan silaturahim. 6. Bertanya perkara yang perlu sahaja. 7. Tidak mengucapkan terima kasih selepas bertanya. 8. Bertanya dengan cara yang sopan akan menjadikan seseorang itu dihormati. 9. Bertanya dapat menyelesaikan masalah. 10. Apabila kita tidak faham sesuatu perkara, jangan bertanya. Betul atau salah? Okey, jawab betul atau salah. Jadi sampai sini dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita faham dan kita boleh menghayati dan kita boleh amalkan adab ini dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang baik. Bila orang yang baik akhlaknya, orang tu seolah-olah dia tu seolah sekuntum bunga yang cantik, sekuntum bunga yang cantik dan mengeluarkan bau yang wangi. Jadi binatang pun suka, manusia pun suka, apatah lagi malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, buatlah. Mudah-mudahan saya doakan semua dapat melakukan aktiviti dengan baik dan betul, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.